Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa khabar semua hadirin dan hadirat sidang FB Madrasah Tarbiyah Islamiyah, khususnya anak-anak putera dan puteri Madrasah Tarbiyah Islamiyah, guru-guru, para pekerja, AKP dan semuanya yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana dengan limpah kurnia-Nya kita dipanjangkan usia untuk berada di dalam akhir Ramadan ini. Wahai hamba-hamba Allah, Ramadan akan pergi. Hanya tinggal beberapa hari lagi yang tersisa untuk kita. Ramadan telah sampai ke 10 hari yang terakhir. Dan begitu jugalah dengan program Ihtiram, iaitu program Ihya Tarbawi Ramadan, MTI, yang kita anjurkan ini telah sampai ke penghujungnya. Tahniah kepada seluruh warga MTI kerana berjaya mengikuti program dengan jayanya. Kita bermula dengan pelancaran. Seterusnya diikuti dengan Kulim, siri yang keempat, dari siri pertama sehingga siri keempat. Adanya artikel Ramadan yang disediakan oleh guru-guru. Terima kasih. Kita juga telah membentuk kumpulan tadarus Al-Quran mengikut kelas, dan Alhamdulillah kesemuanya telah dapat menyelesaikan tadarus ini. Di dalam kesempatan yang ada ini, marilah kita sama-sama ingat memberkati berkaitan dengan Nabi SAW melipat gandakan amalan di 10 hari terakhir Ramadan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Atau kama qala, hadis ini hadis sahih. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih giat dalam beribadah pada 10 hari terakhir Ramadan yang tidak baginda lakukan pada hari-hari yang lain. Sahih Muslim, hadis sahih. Baiklah, sidang hadirin, di dalam hadis ini menerangkan kepada kita bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempergiatkan amal ibadah pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan melebihi daripada waktu-waktu yang lain. Apakah dia ibadat yang boleh kita lakukan pada 10 hari terakhir ini? Seperti mana yang biasa kita ketahui, Nabi SAW akan mengikat kainnya pada setiap malam, dan baginda SAW beriktikaf di masjid. Seterusnya, ibadat-ibadat khusus seperti membaca Al-Quran, bersedekah, berzikir, solat sunat yang banyak, solat duha, solat tarawih, salat tahajud, salat tasbih dan lain-lain. Maka anak-anak yang dirahmati Allah sedang hadirin, inilah di antara ibadat yang boleh kita lakukan. Iktikaf contohnya, walaupun kita tidak boleh beriktikaf di masjid seperti tahun-tahun sebelum ini disebabkan kita berada di dalam PKPB ini, tapi kita masih boleh berada di atas tikar sejadah kita di ruang yang dikhaskan untuk solat di rumah. Bersedekah, walaupun sebelum ini kalau kita berada di sekolah, anak-anak tabung akan bergerak ke setiap kelas, kita boleh bersedekah pada setiap hari. Jadi apalah salahnya pada tiap-tiap hari kita sediakan satu botol ataupun bekas kuih ke, buat tabung. Pagi-pagi kita masukkan RM1. Bermakna nanti bila dah sekolah dah buka, kita bawalah tabung itu, kita pergikan kepada sekolah. Itu adalah salah satu cara untuk kita bersedekah, berzikir semuanya. Pelajar sekolah agama, insya-Allah zikir yang kita ketahui banyak sekali. Sebutlah, zikirlah, solat sunat dan seterusnya. Dikatakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sibuk menunaikan solat sepanjang malam sehingga terbit fajar. Bayangkan betapa banyak ataupun
betapa penuhnya malam Ramadan itu digunakan oleh beliau untuk menunaikan salat. Dan seorang ulama tabi'in, Qatadah, pernah menghatamkan seluruh Al-Quran setiap malam pada 10 malam terakhir Ramadan. Maknanya kita ni kalau nak buat setiap malam habis satu Al-Quran, mungkin kita tidak mampu. Cukuplah sekadar, maknanya satu hari kita khatam satu juzuk, dan insya-Allah 30 hari Ramadan kita dapatlah menghatamkan seluruh Al-Quran. Jadi anak-anak, Imam Ibn Rajab Al-Hambali, seorang ulama besar, murid kepada Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, kelahiran Baghdad, telah berkata di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ketahuilah bahawa seseorang mukmin itu terhimpun baginya 2 jihad untuk dirinya di bulan Ramadan. Yang pertama iaitu jihad pada waktu siang di dalam menunaikan puasa, serta yang kedua jihad pada waktu malam dalam melakukan qiyamul lail. Sesiapa yang menghimpunkan di antara kedua jihad ini dan melunaskan hak kedua-duanya serta bersabar dalam melakukannya, dia telah memperoleh ganjaran pahala yang tidak terhitung. Oleh itu, ayuh, marilah kita sama-sama meningkatkan jihad kita di bulan puasa ini. Di bulan Ramadan ini, siangnya kita berpuasa dengan sabar dan malamnya kita bangunkan, kita hidupkan dengan qiyamul lail dengan sabar. Moga kita beroleh ganjaran pahala yang berlipat kali ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita lipat gandakan amalan di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan ini. Suka saya mengulang kembali, antaranya ialah menjaga solat fardu berjamaah, solat sunat, qabliyah, ba'diyah, solat sunat tarawih. Kalau kita mengikut imam solat tarawih itu, kita tidak beredar sehinggalah imam meninggalkan tempatnya. Pahala ganjarannya sangat besar, wahai anak-anak. Dan banyakkanlah i'tikaf pada 10 terakhir Ramadan ini. Maknanya kita duduklah di tempat yang telah dikhaskan, di ruang rumah kita itu. Dan perbanyakkanlah doa. Ambillah peluang ini anak-anak. Tak kira yang ambil peksa ke, yang tak ambil peksa ke, lebih-lebih lagi yang mengambil peksa ni, banyakkanlah doa. Sesungguhnya doa di bulan Ramadan, terutama sekali kalau dapat pula di malam Lailatul Qadar, doa ini tidak tertolak, wahai anak-anak. Bangunlah, doalah sebanyak-banyaknya. Doalah untuk diri kita, untuk kebaikan kita, untuk keluarga kita. Berdoalah untuk kita menjadi seorang pelajar yang berjaya, untuk menjadi seorang pendakwah yang berjaya. Doalah agar diangkat wabak COVID-19 ini. Dan jangan lupa juga doa untuk kesejahteraan umat Islam keseluruhannya, sama ada di Malaysia, sama ada di tempat-tempat lain yang memerlukan pertolongan kita, di Palestin, di Syria, di Iraq, di Rohingya dan di seluruh dunia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan hak kita dan mengembalikan hak mereka dan melegakan musibah yang melanda kita semua di dunia ini. Alhamdulillah, akhirnya saya mengucapkan terima kasih pada semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam menjayakan program Ihtiram tahun 2020 ini. Sekali lagi ucapan syabas dan tahniah kepada semua warga kerja program Ihtiram yang telah bertungkus lumus untuk menjayakan program ini daripada bermulanya bulan Ramadan sehinggalah ke hari ini. Semoga setiap amal baik kita mendapat pengiktirafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebesar-besar pahala, insya-Allah. Akhir kata, segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. Mohon maaf, ampun di atas salah dan silap, dan tidak rasanya terlalu awal untuk saya mengucapkan selamat hari raya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kita tangguhkan program Ihya Tarbawi Ramadan Madrasah Tarbiyah Islamiyah tahun 2020 sehingga ke tahun hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.